الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat menyambung semula kelas dan pengajian kita di sini berdasarkan kepada karangan ataupun karya tulisan Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, Ad-Da' wa Dawa', penyakit ataupun penawar. Hadirin mukminin, kita masih lagi dalam perbincangan berhubung dengan apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim, iaitu apabila manusia melakukan sesuatu perbuatan dosa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas perbuatan ataupun tindakan itu sesuai dengan kadar dan jenis apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu mengikut jenis ataupun mengikut keadaan perbuatan ataupun amalan. Okey tuan-tuan, nanti kita ulas. Saya cerita sikit. Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menurunkan sesuatu hukuman ataupun sesuatu musibah, ujian, sesuai dengan pertama kemampuan manusia. Itu poin yang pertama. Apabila Allah menguji ataupun Allah memberikan musibah, memberikan dugaan, kita kena faham kadar dugaan ataupun beratnya bebanan itu sesuai dengan kadar kemampuan dan kekuatan iman kita. Ini apa yang disebut di dalam Al-Quran dan apa yang disebut di dalam hadis. Antaranya secara umum, Allah tidak akan membebankan ke kamu dengan sesuatu yang tidak di dalam kemampuan kamu. Sebab itu kita tengok orang yang diuji oleh Allah ataupun diberikan sesuatu dugaan sesuai dengan tahap iman dan kadar keimanan dia kepada Allah. Disokong oleh hadis Nabi yang selalu kita ulang baca dan selalu kita ulang ingat, asyaddul bala al-anbiya thummal amthal thummal amthal. Atau kama qal. Ini menyokong kenyataan kita tadi, yang mana Nabi SAW menyatakan bahawa asyaddul bala, asyaddu, sesuatu yang paling berat ataupun yang sangat dahsyat, bala, dugaan itu adalah di kalangan para nabi. Yang paling berat dan yang paling teruk diuji di antara hamba-hamba Allah adalah mereka yang dilantik sebagai nabi. Kenapa? Kerana kadar iman yang sangat kuat di kalangan para nabi, maka ujian juga setara dengan iman. Ujian setara dengan iman. Okey? Iman dilihat daripada besar dan kecil dugaan. Semakin besar, ketahuilah semakin kuat iman dia. Ini satu khabar gembira.
Okey? Nampak? Kedua, perkara yang kedua, apa yang dibahas oleh Ibnul Qayyim di dalam tajuk ataupun bab ini, tindakan kita dalam hidup khususnya berhubung dengan perbuatan dosa memberi kesan kepada kehidupan kita. Ini poin yang kedua. Poin yang kedua apa dia? Perbuatan dosa, maksiat memberi kesan kepada dugaan yang Allah nak bagi, hukuman yang Allah nak bagi. Maksudnya bentuk hidup ini, corak hidup kita ini, sama ada bahagia, sengsara, tenang dan sebagainya, dia berhubung kait dengan amal dan juga dosa kita. Yang ni yang Ibnul Qayyim sebut. Okey, nampak macam tak boleh lari kot mana. Saya bagi tuan-tuan nampak. Okey, maksud tak boleh lari kot mana tu macam ni. Seseorang yang melakukan dosa, seperti kita yang buat dosa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hukuman di atas dosa itu yang berhubung dengan hidup kita. Sebab itu hidup yang bermasalah, rezeki yang sempit, rumah tangga yang rosak, anak-anak yang bermasalah, itu adalah kesan daripada tindak tanduk kita. Yang ni tak boleh nafi. Tuan-tuan tak boleh hidup dalam deny syndrome. Tak boleh hidup dalam sindrom penafian. Tak boleh. Tuan-tuan memang kena akur, kena mengaku bahawa dosa memang ada kesan dalam hidup kita. Sat lagi kita buktikan. Dan sat lagi kita akan sebut nas yang menyokong kenyataan kita. Okey. Kita pun tinggalkan dosa. Bersihkan diri kita daripada dosa. Kuatkan iman kita. Kukuhkan iman kita, mantapkan ketakwaan kita. Tetap diuji. Sebab apa? Tetap diberikan dugaan. Bukan kerana dosa, bukan kerana perbuatan maksiat kita, tetapi ujian itu juga datang sesuai dengan kadar iman yang semakin kuat. Jadi dia boleh jadi dalam dua bahagian. Sebab itu orang beriman ni dia senantiasa hidupnya dalam keadaan yang baik. Nabi kata dalam hadis Muslim, ajaban. Nabi kata ajaban. Sangat pelik urusan orang beriman. Sangat ajaib hidup orang beriman. In asabathu darra. Jika Allah menguji dia, mungkin untuk menyucikan dosa dia, ataupun kalau dia orang yang beriman dan bertakwa, ujian itu untuk mengangkat kedudukan dia, dia bersyukur kepada Allah. Darra, orang beriman ni darra, keburukan kena kat dia. Dia tak minta, tapi keburukan itu datang kerana mungkin iman ataupun menyucikan dosa dia. Dia syukur. Pelik lah. Mudarat dia syukur. Wa in asabathu sarra, jika yang baik juga datang, dia bersyukur. So orang beriman dia positif lah. Dia kata aku tengok hang bagus, orang solat, banyak buat ibadat, tapi aku tengok hidup hang pun teruk. Sebab apa? Kita jawab, kerana ujian itu mengikut kadar iman. Jadi kita tak usah hati. Dan kalau kita tengok saudara kita yang buruk kelakuannya, buruk imannya, diuji, kita tahu itu adalah kesan daripada dosa dia. Jadi orang yang ada dosa diuji, orang yang mungkin tak ada dosa ataupun orang yang kuat takwanya juga diuji, tetapi di atas dua sebab yang berbeza.
Fahamlah kita. Selesailah tajuk ni. Ataupun selesailah isu kita. Kenapa orang beriman diuji, kenapa orang yang tak beriman diuji, di atas dua sebab berbeza. Itu satu bentuk hukuman dan satu lagi bentuk ujian untuk mengangkat kedudukan. Bukanlah bermakna orang yang bertakwa itu selamat, bahagia, tenang, kaya, tiada masalah. Tak. Demikian para rasul, hidup mereka juga silih ganti dengan masalah. Tuan-tuan jangan expect, jangan jangka tuan-tuan rajin semayang, tuan-tuan rajin buat amalan, hidup akan senantiasa bahagia. Tak. Jangan jangka macam tu. Sebab apa? Semakin dekat dengan Allah, semakin dahsyat ujian. Cuma Allah akan membimbing dan menjaga kita untuk sanggup dan mampu. Ini kita nak tu. Kerana kita akan dibimbing dan dijaga oleh Allah untuk sanggup dan mampu berhadapan dengan ujian itu. Jangan lari. Okey? Ini kita kena jangka. Sebab apa kita takut tuan-tuan? Sekali tuan-tuan solat, tuan-tuan semayang, tiba-tiba tidak seperti yang tuan-tuan jangka. Dia tak semayang pun tak nampak macam tak ada perubahan lah. Nampak macam tak ada kesenangan ya. Nampak tak ada apa-apa kesan. Akhirnya kita kecewa dengan Tuhan. Sebab kita nampak tuan-tuan, kita buat baik dengan orang tak balas kebaikan kita, kita kecewa. Bila kita salah konsep, kita rasa Tuhan akan layan kita dengan baik kerana iman kita, tiba-tiba Tuhan uji kerana iman kita bimbang, kita kecewa dengan Tuhan. Okey? Maka sebab itu bacalah sirah Rasul, bacalah cerita-cerita para nabi, bacalah cerita-cerita para ulama, baca cerita Imam Ahmad dipukul sehingga apa? Imam Ahmad, ujian hidup dia, Imam Ahmad ni, ujian hidup dia dipukul sehingga jatuh bau dia ni, lekang, tercabut bau oleh pemerintah ketika itu. Baca kisah Al-Imamul Bukhari mati dalam buangan. Baca kisah-kisah para ulama. Syekh Qutub yang moden sikit mati dalam penjara. Hamka berapa lama duduk dalam penjara, dipenjarakan, tulis tafsir Al-Azhar dalam penjara. Seronok tak? Bahagiakah hidup para ulama? Ibn Taymiyah berapa lama duduk dalam penjara? Semua ulama-ulama ni kalau kita baca sangat dahsyat. Al-Imam Syafi'i hampir dibunuh, hampir dihukum bunuh. Kalau kita baca kisah hidup para ulama, kesabaran para ulama, dahsyat ujian mereka. Bukan kerana dosa mereka, bukan kerana maksiat, tetapi kerana takwa dan iman mereka. Tapi kita yang tidak setahap itu iman, mungkin dia berkait dengan kita nak bincang ni, dosa kan? Okey, wallahu a'lam. Tu saya nak bagi gambaran tajuk yang kita sambung, yang masih belum kita selesaikan. Okey. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl. Pada ayat yang ke-97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maksudnya, man 'amila saliha, sesiapa di kalangan kamu yang melakukan amalan salih, min dzakarin aw untha, sama ada yang buat itu orang lelaki ataupun wanita. Dalam Islam, kedudukan lelaki dan wanita dari sudut pengabdian diri kepada Allah sama. Orang perempuan kalau semayang dapat pahala, orang laki-laki kalau semayang dapat pahala, orang perempuan kalau sedekah dapat pahala, orang laki-laki kalau sedekah dapat pahala. Tak ada beza dari sudut pengibadatan, tak ada beza. Okey, Allah kata siapa yang buat dia dapat, sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Tak ada double standard, tak ada bias. Semua dianggap wahwa mu'min, dianggap beriman. Sekiranya mereka melakukan amalan saleh, tuan-tuan kena ingat, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, kami akan berikan kehidupan yang baik. Okey, saya nak berhenti tang tu Ustaz. Allah sebut
Allah sebut, yang ni kita kena buka minda, yang ni kita kena faham molek. Allah sebut kami akan membalas amalan saleh itu dengan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, tayyibah. Dalam ayat yang lain Allah kata, sesiapa yang berpaling daripada agama kami, yang tidak beriman dengan ayat kami, fa innalahu ma'isyatan dhanka, dia akan mendapat kehidupan yang sempit. Maksudnya efek daripada apa? Kehidupan yang baik daripada amalan saleh, kehidupan yang sempit daripada kemaksiatan yang dia buat. Nampak? Ini dalil yang jelas, bukti yang terang bahawa hidup ini dicorakkan oleh amalan kita. Tuan-tuan tak boleh nafikan, benda ni memang disebut dalam Quran. Man amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman, beramal saleh, dia melakukan ketaatan, balasannya hidup di dunia, dia akan dapat kehidupan yang baik. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dalam ayat yang lain, sesiapa yang berpaling, yang tidak mengikuti ajaran kami, tidak melakukan apa yang kami suruh, tidak berpegang dengan agama kami, kehidupan yang sempit. Clear? Saya belum ulas lagi, saya baru baca ayat. Okey. Now kita pergi kepada maksud saya. Sekarang baru nak pergi pada apa yang saya nak cakap ni. Tuan-tuan, mari duduk dengan saya sekejap dan cuba halusi apa yang saya nak kata ni. Dengan saya, kita sama-sama. Quran sebut dua perkataan. Tayyibah, baik. Satu lagi, dhanka, sempak, sempit. Okey. Sekarang tuan-tuan, masalahnya tang mana? Pada memberikan maksud perkataan baik dan sempit. Yang ni nak betul expectation, jangkaan tuan-tuan tu. Sekarang kita kata orang beriman kehidupannya baik. Saya nak tanya tuan-tuan, bagaimana tuan-tuan define baik itu? Sebab kalau salah pada poin ini, kita akan rosak, dia panggil measure, penimbang kita tu. Adakah semayang, tuan-tuan kata saya semayang 5 waktu, kehidupan saya mesti baik. Apa yang awak faham dengan baik? How you define baik? Baik bagi saya, pertama, Tuhan mesti bagi rumah yang besar. Tuhan mesti bagi saya menega laku. Tuhan mesti bagi projek banyak. Tuhan mesti bagi saya sehat, tak sakit langsung. Adakah demikian Tuhan bagi pada semua orang sembahyang? Soalan saya, adakah itu yang kita sebut tadi ni dapat pada orang yang sembahyang? Yang ni orang kita kadang-kadang dia kata, macam mana Quran kata kehidupan yang baik, tapi hang tengok aku, cuba hang tengok aku ni, nak makan pun tak ada duit, hang juga nak kena belanja malam ni. Pi jahanam. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Bagaimana kita mendefinisikan maksud baik itu? Sebab kalau kita baik itu dengan maksud rumah tadi, kereta tadi, reta tadi, duit tadi, berapa banyak orang yang tak dapat baik ni? Tapi inikah yang Quran kata baik tadi? Inikah yang orang semayang, orang yang baca Quran banyak akan dapat tu? Orang yang semayang duha kan, duk faham, kata ustaz duk ajak lama dah, duk tasak, duk pasak, duk tanam dalam kepala, hampa semayanglah duha, rezeki murah, dia pun semayang duha, pi menega pukul 10, sepinggan tak laku lagi. Dia mula tanya Tuhan, adakah ini maksud baik? Esok dia semayang lagi duha, pasal hari kedua 10.30 baru laku sepinggan. Hari ketiga dia kata tak payahlah. So faham tak? Sebab itu saya tak mau tuan-tuan salah ni. Salah tang ni. Salah dia tang mana. Kita tak mau
Kita salat, kemudian Tuhan kata, aku ni buat baik, aku tak kacau orang, banyak sedekah, rajin tulang, khidmat pada masjid. Tapi tak ada perubahan. Perubahan apa yang hang maksudkan? Itu yang kita nak tanya. Ni kita nak habis 7-800 buat korban ni. Kita nak kehidupan yang baik. Apa maksud kehidupan yang baik? So sebab itu, baik yang kita nak cari tu, kita akan tengok dalam hadis nanti. Balik kepada sempit pula. Okey, sempit. Tadi Tuhan kata orang yang buat maksiat sempit. Tapi bila kita tengok orang buat maksiat, sempit tak? Sempit tak tuan-tuan? Orang yang buat benda haram, saya tanya tuan-tuan duk nampak ni, benda yang saya ajak ni, benda yang kita duk nampak hari-hari. Bukan benda tinggi. Bukan tuan-tuan nak perlu pergi makam, nak kena kasyaf, nak kena terbuka hijab baru nampak tak. Ni bukan cerita tarikat. Ini cerita realiti, wakil. Tuan-tuan tengok orang buat maksiat, sempit ke lapang? Berdasarkan how you define lapang tu. Saya tengok depa tuan-tuan, ustaz, lapang. Apa maksud lapang depa tu? Sakan apa? Kita nak tanya juga. Sakan apa? Lapang apa? Tuan-tuan faham tak? Kadang-kadang orang definisi dia kata tak sempit lah, lapang. Pasal kita telah salah pada asas yang pertama. Salah besar pada asas yang pertama, iaitu apa maksud sempit dengan baik tadi. Kalau tuan-tuan kata dia lapang, pasal apa dia kata lapang? Hidup dia mewah. Lapang dalam maksud kita mewah. Berapa ramai di kalangan para sahabat yang tuan-tuan dengar mangkit semayang banyak, yang hidupnya tak mewah. Adakah dia tak lapang? Itu soalan saya. Adakah dia tak lapang? Berapa ramai yang kita baca kisah-kisah, bukan kisah kita, bukan cerita kita, cerita para salaf yang salatnya khusyuk, yang amalan ibadatnya banyak, tetapi kehidupan mereka tidak semewah yang kita jangka. Adakah kita nak kata dia tak lapang? So tuan-tuan kena faham molek apa yang kita cari. Apa yang kita cari? Tuan-tuan semayang ni, tuan-tuan nak tenang. Dapat tak tenang? Tenang main dengan pelbagai jalan. Maksud baik di sini, kehidupan yang baik, kehidupan dalam pemeliharaan dan redha Tuhan. So kita mungkin tak kaya, mungkin tak senang, mungkin tak mewah, mungkin tak hebat, sederhana, madiah, materialistik kita sederhana, tapi kita tenang. Okey? Kehidupan kita okey, salat kita terjaga, keluarga kita baik, rezeki kita halal. Dapatlah. Tuan-tuan faham? So, pasal itu bila kita buat kebaikan, Allah janjikan kebaikan untuk kita. Man amila amalan salih. Ni tuan-tuan semua buat amalan salih ni, Allah kurniakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah bagi kehidupan yang baik. Tuan-tuan dapat tak? Soalan yang saya nak tanya sebelum balik sekejap lagi, dan tuan-tuan kena fikir, dapat tak baik tu? Kita kena tanya lah pasal kita buat amalan. Tuan-tuan kena tanya. Tuan-tuan kena tanya dan kena muhasabah. Ini maksud muhasabah ni. Tuan-tuan kena tanya. Tuhan janji. Satu, Tuhan tak mungkir janji. Bila Tuhan tak mungkir janji, benda tu mesti dapat. Soalan nombor 2, dapat ke tak? Itu yang bahaya. Tuan-tuan boleh jawab. Bila, bukan saya tanya, Quran tanya, man amila salihan, siapa yang buat baik? Tuan-tuan buat tak? Buat. Bila buat, kita nak pergi kepada second question, dapat tak hayatan tayyibah? Dia pun kata alhamdulillah saya dapat. Macam mana yang boleh kata dapat tu? Macam mana yang boleh kata dapat tu? Saya tenang, alhamdulillah. Lagi
Saya ada masa salat, saya ada masa main-main jemaah, alhamdulillah. Saya ada duit sikit lebih-lebih boleh sedekah, alhamdulillah. Saya ada peluang belik Quran sikit, alhamdulillah. Saya tengok orang dapat rezeki, saya tak ada dengki, alhamdulillah. Saya tak ada nak serabut kepala, saya tak ada nak tekanan jiwa, alhamdulillah. Tapi kita tengok dia simple. Tuan-tuan, hayatan tayyibah. Sebab itu Ashabul Kahfi. Ini kita nak pergi Ashabul Kahfi. Tuan-tuan, Ashabul Kahfi, sebab apa dia panggil Ashabul Kahfi? Sebab mereka duduk dalam gua. Bersepi Ashabul Kahfi punya gua di Jordan. Tak tahulah sahih tak sahih. Tapi gua ni, apa maksud gua? Sempit. Betul tak? Kalau luih dia tak panggil gua, shopping complex. Ashabul Kahfi ni dia duduk dalam gua. Tuan-tuan nampak? Tengok ah. Sebahagian ahli tafsir kata apa? Orang-orang yang korek gali suratul Kahfi ni, tuan-tuan nampak dia punya dahsyat dia. Setuju tak? Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Tuan-tuan tengok Ashabul Kahfi ni yang mereka bagi definisi lapang tenang ni. Innahum fityatun amanu birabbihim, mereka itu adalah pemuda yang beriman. Wazidnahum huda, kami tambah kepada pemuda itu iman. Mereka lari daripada lapang dunia, mereka lari daripada keluasan dunia. Dunia tu luas, mereka lari masuk ke mana? Tuan-tuan nampak tak? Ni saya nak bagi tuan-tuan supaya memperbetulkan, dia panggil penimbang tu, nilaian tu, neraca tu nak bagi betul. Tengok, Ashabul Kahfi mereka hidup di dunia yang luas, negara yang besar, tapi mereka lari pergi duduk dalam gua. Mereka dapat ketenangan dan keselamatan dalam kesempitan gua. Dapat? Tuan-tuan dapat maksud saya? Bagaimana pemuda yang beriman ni, mereka tak dapat ketenangan, tak dapat keselamatan, tak dapat iman di tempat yang luas, yang manusia rasa selesa. Mereka boleh ketenangan itu dalam gua. Gua yang sempit. Tenang itu bukan pada luasnya rumah. Tenang itu bukan pada besarnya istana, bukan pada besarnya mahligai, bukan pada mewahnya kediaman ataupun kedudukan kita, tetapi tenang itu di dalam hati. Ini Ashabul Kahfi. Mereka tu dah berapa orang dah, berhimpit-himpit. Kita pasal tu manusia bila dia tengok dengan mata biasa, dia tengok masuk ramai-ramai dengan anjing, pergi duduk dalam gua tu, kelam pula tu, kelam. Tapi depa tenang tak? Walaupun tempat sempit, keadaan gelap, tetapi tenang tu ada. Macam mana kita? Kalau kita tanya tuan-tuan, pergi duduk dalam gua tu, pada pandangan kita kehidupan yang baik ke tak? Tetapi Quran kata itulah kehidupan yang baik. Nabi, kalau tuan-tuan mungkin Ashabul Kahfi tak nampak, kita pergi Nabi. Nabi dia tinggalkan Mekah, dia tinggalkan kota Mekah, dia pergi ke mana? Ghar Hira. Dia dapat ketenangan tu di gua. Bukan saya nak suruh tuan-tuan pergi gua, pakat pergi gua habis penuh gua kelam, pelik pula geng gua kelam. Kita pasal apa ramai geng Aram dia pun cari ketenangan. Tak, saya nak habaknya tempat bukan penentu ketenangan. Sebab tu orang duk kata duduk rumah besar belum tentu tenang. Pasal apa? Man amila salihan, siapa yang buat amalan, yang tu yang tenang. Okey, itu saya nak sebut sikit. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kita juga tak boleh nafikan berdasarkan kepada ayat ini juga dan ayat-ayat yang lain, antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa di antara kesempitan dan juga kesusahan di dalam kehidupan ini
adalah berdasarkan kepada dosa yang kita lakukan. Okey? Antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, kalau kita boleh tengok jelas, surah Al-Ankabut ayat 40, Allah Subhanahu wa taala sebut tadi, man amila salihan, siapa buat baik, kehidupan yang baik. Siapa yang amal, kehidupan yang baik. Sekarang kita tengok dosa. Allah Subhanahu wa taala sebut fakullan akhadna bidhanbih. Kita ambil pada syahid itu, pada ayat tersebut. Ayat yang awal tu panjang. Maka mereka itu kami seksa mereka, akhadna bidhanbih, disebabkan oleh dosa mereka. Al-Ankabut ayat 40. So yang ni kita tak boleh nafikan. Allah kata fakullan akhadna bidhanbih, dosa mereka itulah yang menjadi sebab kami mengambil tindakan di atas apa yang mereka lakukan. Kemudian Allah kata apa? Ada di kalangan mereka yang kami timpakan hujan batu, ada yang kami uji dan azab mereka dengan sayhah, pekikan yang keras. Ada di kalangan mereka khasafna, yang kami tenggelamkan di dalam muka bumi. Ada juga di kalangan mereka yang kami benam mereka itu. Kesemuanya itu di atas dosa mereka sendiri. So dosa memang ada efek. Tapi dia kata dosa. Dia kata rezeki murah. Ni pun satu lagi kesilapan dalam buat penilaian. Dia kata dosa banyak. Tapi rezeki murah, duit banyak. Berapa ramai orang duit banyak bunuh diri? Berapa ramai orang duit banyak bercerai? Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Berapa ramai orang duit banyak bunuh diri? Berapa ramai orang duit banyak bercerai? Berapa orang yang duit banyak jadi gila dan tak ketahuan hala? So tuan-tuan, define tu bagi kena dengan maksud yang Allah nak. Okey? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebut, kalau kita tengok dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah daripada 5 perkara, daripada Allah memberikan perkara tersebut kepada kamu. 1, ini saya nak bagi tahu efek dosa kepada, maksudnya Allah bagi tu di atas dosa kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila zina dilakukan secara terang-terangan, apabila perbuatan zina dilakukan secara terang-terangan, Allah akan memberikan penyakit berjangkit dan wabak yang tidak pernah menimpa orang-orang sebelum kamu. Yang ni kita tak boleh nafikan, dia keluar daripada lidah Nabi. Perkataan ni Nabi yang sebut. Apabila munculnya zina dilakukan, zina memang ada tapi orang buat secara terang-terangan, maka dia punya timbal balik dia sebagai hukuman dan kesan dia, penyakit berjangkit dan wabak yang tidak pernah menimpa orang sebelum kamu akan muncul. Itu satu. Yang kedua, apa dia? Tuan-tuan boleh mungkin boleh kait dengan COVID, AIDS, hepatitis, dia semua, syphilis, penyakit gronia ni, penyakit kelamin ni, kan? Penyakit berjangkit. Itu semua ada kaitan dengan orang berzina. Kedua, tadi dosa zina, kesan dia apa? Penyakit berjangkit. Kedua, dia kata kami yang tak berzina pun kena. Jangan pelik lah. Pasal dosa ni bila dia turun, dia bukan kena orang buat maksiat dia kena pada semua lah. Itu prinsip dosa, prinsip balak, kan? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Bila turun, dia tak turun pada orang yang buat, pada semua. Kedua, jika berlaku di kalangan kamu suatu kaum yang menipu dalam timbangan dan sukatan, Allah Azza wa Jal akan menimpakan apa dia? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tanah yang kering kontang
dan kemarau. Ini kesan. Maksudnya apabila di kalangan kamu ramai orang yang menipu mikyal wal mizan, dalam sukatan dan timbangan, dalam urusan jual beli, maka Allah akan menurunkan bala di atas tindakan itu, tanah yang kering, tanah yang tandus, dan kemusnahan tanaman sepanjang tahun. Tanam tak jadi. Yang ketiga, apabila di kalangan kamu yang enggan mengeluarkan zakat, tidak mahu membayar zakat, Allah akan menahan hujan daripada turun sehinggalah kemarau. Dan jika bukan kerana binatang ternakan, Allah tidak akan menurunkan hujan. Poin dia apa? Apabila banyaknya orang yang tidak mengeluarkan zakat, hujan akan diturun, hujan akan ditahan. Poin dia apa tuan-tuan? Kesemua balasan tadi sesuai dengan perbuatan. Itu yang kita nak bagi tahu. Kesemua balasan azab sesuai dengan perbuatan. Orang yang tak mau bayar zakat, tuan-tuan, zakat ni, tanaman ataupun perniagaan ni, dia berkait dengan hujan. Faham tak? Allah bila dia balas tu, munasabah. Tak bayar zakat, hujan tak turun. Bila hujan tak turun, dia memberi kesan kepada perniagaan, pertanian dan kehidupan. Betul tak? Ayat tak ada. Orang meniaga lingkup. Bukan kata orang meniaga, orang tak cucuk tanam semua, pertanian pun semua lingkup. Pasal apa? Pasal orang meniaga dengan orang yang bercucuk tanam ni, orang yang pembayar zakat nombor satu. So bila dia buat macam tu, kita lanyak dia sesuai dengan. Dan orang yang bercucuk tanam dengan orang yang meniaga ni, dia perlukan air. Nampak? Itu yang dikatakan balasan berdasarkan amalan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebut, jika kamu mengingkari janji, mungkir janji, maka Allah akan memenangkan musuh ke atas kamu. Nampak? Dosa mungkir janji, Allah akan angkat musuh menang ke atas kita. Dan yang terakhir, jika pemimpin tidak berhukum dengan apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan menurunkan perbalahan dan perpecahan di antara kamu. Okey. So semua yang kita buat ada kesan timbal balik dalam hidup kita, dan kesan tu pula cantik kerana apa? Sesuai dengan jenis apa yang kita buat. Itu baru cerita di dunia. Sekarang kita tengok cerita di akhirat pula. Cerita di akhirat pula, bila Tuhan nak balas pula sesuai dengan jenis yang kita buat tu. Tuan-tuan tak percaya? Mari kita tengok. Ada masa lagi? Tengok. Dosa ni, kita hukum macam ni. Tuan-tuan, kadang-kadang kita pun tertanya-tanya. Macam ni lah, saya bagi contoh. Tuan-tuan duk dengar tak? Orang yang ditangkap merogol atau yang berkaitan dengan kes-kes inilah seks, rogol ke, sumbang mahram ke, selalu orang cadang buat apa kat mereka ni? Bukan hak hukuman tu. Hukuman tu penjara dengan sebab. Ni hak orang ramai ni, public opinion. Mereka suruh buat apa? Kerat telinga. Seorang tua, datuk, umur 60, merogol cucu. Orang akan kata apa? Orang kata apa? Public opinion. Tangkap orang tua bangka tu, kerat hidung dia. Ni saya bagi extreme example untuk understand. Faham tak? Saya bagi contoh ganas ni. Orang kata kerat hidung tak? Orang tak kata kerat hidung. Pasal itu bukan berkait dengan hidung. Yang kawak tu, yang honak tu apa dia? Orang akan kata kerat kemaluan dia. Faham tak maksud balasan sesuai dengan perbuatan? Okey. Curi, kerat tangan dia. Pasal apa? Tuhan tak kata pula curi, kerat lidah dia. Tak masuk.
Tak match. Nak bagi match tangan. Pasal curi dengan ada faham? Baru boleh baca hadis. Kalau dapat tu baru boleh baca hadis. So kita baca hadis. Okey, sebelum kita baca hadis. Zina. Dia suruh buat apa? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin. Penzina lelaki dan penzina perempuan, tibai badan dia 100. Yang kahwin tengalung batu. Okey. Tuan-tuan, tengok ulasan ulama. Dengar ulasan, bukan saya kata, ulama kata. Kenapa? Sebab orang kata ganas. Kenapa orang yang berzina direjam dengan cara dilontar batu ke seluruh badan, dan dia mestilah mati selepas tu? Tuan-tuan dengar? Ini semua dah kahwin. Pasal semua yang main 18 tahun ke atas boleh ceritalah. Kalau kan disyarat 18 tahun ke atas kan yang ada dalam masjid ni. Ini ulasannya. Kerana bila kita tengalung dengan batu, semua badan dia akan rasa sakit. Betul tak? Kerana nikmat persetubuhan. Nikmat persetubuhan. Tak tahulah. Saya ingat semua tahulah pasal semua kahwin. Nikmat persetubuhan ni, climax dia, kelazatan itu dirasai oleh keseluruhan jasad kita. Tuan-tuan dapat tak? Saya tak tahulah benda-benda macam ni. Saya tak tahu, saya tak pernah rasa ke apa. Allahu'alam. Saya tak tahulah. Tapi ada satu cerita. Ada masa sikit tak? Ada satu orang tak kahwin lah. Satu orang tak kahwin. Mak dia paksa kahwin, dia pun kahwin. Bila dia kahwin, dia suruh bagi, dia menangis. Dia lewat lah kahwin, dia menangis. Jadi orang tua yang paksa dia kahwin tu rasa bersalah lah, rasa menyesal lah. Pasal macam buat naya kat dia. Nangis dia pagi pada malam pertama, menangis. Tanya mak ayah dia, pasal bang kau menangis? Jadi saya menyesal. Lagilah bersalah orang tua tu kan. Saya menyesal. Kenapa kau menyesal? Kerana saya lambat kahwin. Baru orang tahu langit tu tinggi ke Allah. Kalau saya tahu nikmat ni, saya mungkin tak akan lambatkan kahwin. Tuan-tuan faham? Okey, faham? Kita baca hadis. Nabi SAW, ni saya nak cerita balasan esok pun dia ikut jenis perbuatan. Dalam satu malam, sahabat cerita Nabi ni, di antara benda yang dia suka bersembang, dia suka tanya kami mimpi apa. Makin pagi-pagi dia tanya, ada tak siapa-siapa mimpi nak cerita apa? Ada tak siapa-siapa mimpi? Pendekkan cerita, satu pagi Nabi kata, dengar aku nak cerita apa yang aku mimpi. Nabi kata, satu hari datang kepada aku dua lelaki. Ini dua malaikat yang membawa aku berjalan melihat beberapa perkara. Melihat beberapa perkara. Ni saya nak cerita tuan-tuan. Sat lagi bila malaikat explain, awak dia ni kena macam ni, dunia dulu dia buat apa? Bila kita tengok, kita rasa padan. Okey. Ammar rajul awal, okey kita cerita. Nombor satu, first hadis ni kita dah baca, tapi saya tak ingat di mana. Tapi saya rasa tuan-tuan ingat. Nabi tengok satu orang yang berbaring dan satu lelaki yang memegang batu menghempak kepala lelaki yang berbaring tadi sehingga pecah, hancur. Nabi bila tengok naik takut, terkejut, tanya, apa kih? Intaliq, jom. Okey. Pergi pula yang kedua, Nabi SAW cerita, dicakok, ni nak pendekkan hadis ni, dicakok mulut dia sehingga ke belakang. Yang tadi batu hempuk atas kepala. Second station, situasi kedua, cakok mulut, tarik terkoyak sampai ke kafah, leher. Pun tanya, tak mau habaq.
Intaliq, jom. Pergi pula cerita yang ketiga, pemandangan yang ketiga. Yang mana Nabi SAW tengok lelaki dan wanita urah. Sebelum sampai tu, Nabi dengar menjerit, punyalah kuat menjerit, terlolong ni, menjerit sakit ni, terpekik terlolong ni, punyalah kuat. Sampai Nabi kata ada satu periuk besar, jeluh tengok dalam, ada rijal, ada nisa, ramai lelaki, ramai perempuan duduk dalam periuk tu. Urah, semua bogel, lelaki bogel, perempuan bogel. Tiba-tiba Nabi kata apa? Lepas tu naik api daripada bawah menyala sambat, rentung habis, rentung daripada kaki sampai ke rambut, rentung, hangus. Pasal apa? Intaliq, jom. Pergi pula yang seterusnya, yang keempat nah. Nabi kata ada satu laki-laki yang duduk dalam sungai darah. Air tu bukan air sungai, air darah merah pekat. Lepas tu laki-laki ni berenang nak lari keluar. Bila dia nak lari keluar daripada tebing tu, ada satu laki-laki duduk tunggu. Selak mulut dia tengalung batu penuh. Dia tak boleh naik kot tebing tu, dia mai kot tebing ni. Pun ada lelaki duduk tunggu, baling ketua batu, masuk dalam mulut. Tak boleh, duduk pi sana, mai sini, duduk berenang nak lari, nak keluar. Tak boleh, dah duduk dalam sungai tu. Bukan jenis pi bercuti ke apa ni, kan? Okey. Habis. Malaikat kata, lah dengar, nak explain satu-satu. Dah habis berjalan. Ni habis kita duk pi satu lawatan, satu tempat dia cerita, satu tempat dia cerita, satu tempat dia cerita. Tak. Yang ni bagi habis tengok semua. Ni nombor 1 kes apa? Tuan-tuan tengok. Kes tu dengan hukuman padan. Nombor 1 yang dipecahkan kepala dia. Kita habiskan hadis ni tuan-tuan. Okey. Nombor 1 yang pecah kepala. Siapa dia? Kata malaikat, fa innahu ar-rajul ya'khudhu bil Qur'an, 'allamahu Allahu al-Qur'an fayarfuduhu wa yanamu 'anis salah. Yang hempuk pecah kepala tadi ni, kata malaikat, dia adalah lelaki yang diberikan ilmu Al-Quran. Dia faham Al-Quran. Dia ada ilmu agama di kepala dia. Dia pengetahuan dia. Kepala lah kan, akal kan, ilmu dia. Tetapi dia tidak beramal. Kerah kepala lah, ketegang. So kita hempuk bagi pecah kepala tu. Pecah sekali dia jadi balik. Dikatakan itu seksaan kubur sehingga kiamat, disambung di kiamat. Dan lelaki itu yang kedua, dia wayanamu anis salah al-maktubah. Dia lena daripada semayang fardu sampai keluar waktu. Tuan-tuan, orang yang tak semayang tidur dengan orang yang tahu tak buat apa yang dia tahu, Tuhan hentam tang mana? Tang kepala. Saya ingat tuan-tuan boleh elaborate lah, boleh terang ke diri lah pasal apa Tuhan hempuk tang kepala. Pasal semayang dengan ilmu, buahnya kepala. Tunduk kepada Allah, tunduk kepada titah perintah itu, lambangnya kepala. So kita hentam kepala. Itu satu. Cerita nombor 2. Yang engkau lihat, alladhi ataita alaihi yusharsharu shidquhu ila qafah, wa minkharuhu ila qafah, wa ainuhu ila qafah. Yang ditarik mulut dia sampai ke leher, ke belakang ni, mata dia sampai ke belakang. Siapa dia tuan-tuan? Berkait dengan mulut. Apa dia dosa mulut? Dosa mulut. Kata malaikat, fa innahu rajul yaghdu min baitihi fayakzibul kadhibah tablughul afaq. Yang kau tengok dicari, dikoyak mulut ni, dia keluar daripada rumah dia,
menyebarkan cerita palsu dan pembohongan. So dia berkait dengan mulut. Dia jenis keluar bercakap bohong, sebarkan berita bohong. So dia buat mulut. Yang ketiga, yang ni saya ingat tuan-tuan semua dah dapat 2 pembayang. Yang ketiga mesti boleh tuduh. Saya ulang balik dia punya pembayang dia. Lelaki, wanita duduk dalam periuk, telanjang bogel, menjerit, mai api, hangui. Tuduh mai zat. Tak hafal hadis ni, ke hafal? Tuduhlah mai zat dosa apa? Tak ada malaikat abang ni. Saya tahu. Semua pakat jawab, tapi oleh kerana pakai mask tak nampak. Apa dia? Fahumuz zuna wazawani. Nabi malaikat kata fahumuz zuna. Perempuan tadi tu penzina. Wazawani, kaki zina semua ni. Kaki zina. So nampak tak? Cakap bohong kita koyak mulut. Berzina kita bakar bagi telanjang. Pasal dunia dulu dia pasakan sangat, padan. Dan yang terakhir yang Nabi kata yang mulut tengalung batu penuh tu, yang duk berenang dalam darah tu, nak naik tengalung. Dia nak naik koyak mulut tengalung. Ini juga berkaitan dengan mulut. Mulut ni cakap bohong dengan soal rezeki ya. Apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat bagi tahu, fa innahu akilur riba. Fa innahu akilur riba. Orang ini ketika di dunia dia pemakan riba. Pemakan riba. So itu bentuk hukumannya. Tuan-tuan dapat tak maksud saya? Apabila Allah nak azab, nak seksa, nak balas, dia akan tengok perbuatan dan tindakan kita, dan seksaan itu, hukuman itu sesuai dengan jenis dan kadar dosa, bentuk yang kita buat di dunia. Hadirin mukminin, sebab itu kan, apa sahaja yang kita buat dalam hidup kita ni memang ada kesan. Selalu kita ulang, sikit saya nak tambah, sikit. Nabi janji kat kita. Tuan-tuan buat ni janji Nabi. Dalam hadis Muslim, tuan-tuan selalu dengar tak? Dalam hadis Muslim Allah kata apa? Saya nak sebut 2-3 benda. Ni janji Nabi. Tuan-tuan buat, saya pun buat. Ramai kawan-kawan yang kita dengar semua buat dan memang mereka mengaku depa dapat. Tuan-tuan buat. Dan saya dah jumpa ramai memang dapat. Depa cerita memang dapat. Kadang-kadang depa tertanya-tanya, depa buat apa? Tuan-tuan dengar hadis Muslim. Nabi kata apa? Juga dalam hadis Bukhari. Nabi kata, man kana fi hajah akhihi kana Allah fi hajatihi. Ni satu. Ni yang kita kata balasan ikut perbuatan. Sesiapa yang menunaikan hajat saudaranya, bukan hajat dia. Tengok balasan dia sama tau. Nabi kata sesiapa yang menunaikan, menyelesaikan, memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya. Sama. Cuma kawan kita Tuhan ke diri. So tuan-tuan buat. Tuan-tuan, selalu orang tanya forward, dapat apa? Ini jawapan dia. Kemudian Nabi kata lagi, man farraja an muslim kurbatan farrajallah. Sesiapa yang buka, memudahkan, menghilangkan kepayahan orang lain, Allah akan hilangkan kepayahan dia. Nampak? Sama tu. Allah akan hilangkan kepayahan dia disebabkan dia hilangkan kepayahan orang lain. Dan yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Sesiapa
yang menutup aib orang lain, Allah akan tutup aib dia sehingga hari kiamat. Poin dia, kita buat untuk orang, tapi kita dapat benda yang sama macam yang kita buat. Ini janji Nabi. Pasal itu tuan-tuan, tak rugi, ada reward untuk kita. Okey? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah merahmati majlis kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.